Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang mulia para tamu ini yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, Hazina Nurdin, Yang mulia Tengku Murni, Yan Abdullah, Puteri Lindungan Bulan, Puteri Lindungan Tuhan, top fan kita Nurmala Mahmud, Mini MKI, top fan Fatimah Samsuddin, sahabat yang dimuliakan Al-Ustaz Al-Fadil Nur Fairuz Hamid, top fan kita Hazina Nurdin, Kasut Cantik, Bazid Aziz, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi saya akan recap sedikit tajuk kita pada malam ni, ayat ke-59 yang dibincangkan semalam. Saya bawa sedikit lagi perkara yang dikemukakan oleh para ulama. Bagi yang mereka yang memiliki tafsir Ibn Kathir, bolehlah rujuk pada jilid yang kelima, muka surat 355 sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalang kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan kerana tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang yang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada Thamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda melainkan untuk menakut-nakutkan mereka. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan mana'ana ni bererti menghalang kami. Jadi secara umum dia diertikan untuk mencegah satu pihak melaksanakan apa yang diusahakan atau dikehendaki olehnya. Jadi tentulah di sini mustahil bagi Allah, kerana kata itu diertikan kami menetapkan untuk tidak mengirim apa-apa lagi bukti kepada kaum yang ingkar itu. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Imam Al-Marawi, bahawa bila Nabi SAW berkata pada puak musyrikun, ini tafsir Marawi tuan-tuan ya, tafsir yang baik dan sangat menarik untuk dibaca, kerana Imam Marawi ni selalu bawa kita satu bicara yang tak terfikir oleh kita kadang. Bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang tafsir, alangkah baiknya kalau dapat baca kitab tafsir Al-Imam Mustafa Al-Marawi, seorang daripada ulama Azhar yang terkemuka. Jadi beliau membawakan dalil daripada kitab hadis Al-Imam Al-Baihaqi yang namanya Dalailun Nubuwah, daripada Rabi' bin Anas radhiyallahu anhu, bila golongan musyrikun mencabar Nabi dengan mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, jadikanlah Bukit Safa ni sebagai emas, kami jadi kaya, kami tak payah berniaga, kami masuk Islam, kami boleh sokong kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kata-kata orang daripada dulu lagi tuan-tuan. Mereka menjadikan alasan sebab tak kaya maka tak dapat nak bina masjid, tak dapat nak sedekah kapet, tak dapat nak buat baik, tak dapat nak buat rumah anak yatim. Sebenarnya ni hanya alasan zaman berzaman, daripada zaman Qarun lagi. Alasan kekayaan ini sebagai hujah untuk tidak mengikut dan mengamalkan Islam. Jangan tersilap wahai orang-orang muda yang bersama dengan kita dalam kuliah pada malam ni. Janganlah kalian menyangkakan bahawa ukuran kepada kemajuan Islam itu hanya dengan kekayaan. Kita kena beraya maju, kita kena ada kereta besar macam orang-orang kafir itu. Tak salah, tapi jangan sampai anda terheret melakukan benda-benda haram. Itu maksudnya. Kerana golongan musyrikun dahulu menjadikan hujah, alasan untuk tak ikut Nabi kerana Nabi miskin. Muhammad tukarlah Bukit Safa. Tuan-tuan tahu Bukit Safa? Kalau kita melaksanakan umrah ataupun haji, kita lihat Bukit Safa tu telah pun dikerat-kerat. Asalnya dia bercantum dengan Bukit Kubais. Kubais yang sebahagiannya telah pun dijadikan istana the late Raja Fahad dahulu, King Fahad dahulu. Jadi sebenarnya bukit itu besar. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di situ berlaku macam-macam perkara, antaranya ketika Nabi SAW bacakan kepada kaum musyrikin surah Al-Lahab. Dan begitu juga di situ Nabi mengumpulkan sekalian musyrikin untuk menceritakan kepada mereka tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj yang pernah kita ceritakan di awal tafsir Al-Isra' yang lalu. Tuan-tuan boleh rujuk balik semula dalam YouTube ke dalam Facebook ke, ada kami huraikan di situ.
Jadi golongan musyrikun datang bertemu dengan Nabi dan berkata, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak datangkan bukti seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh? Sebagai contohnya, dia menjadikan bukit itu unta betina dengan anaknya sekali. Maka jadikanlah bukit Qubais ini, bukit Safa ini sebagai emas. Kami jadi kaya, kami bantu engkau wahai Muhammad. Ini kata-kata pelecehan, melekehkan tuan-tuan. Kerana kata-kata seperti ini hanyalah kata-kata untuk menyedapkan, memberikan alasan untuk tidak mengikut Nabi SAW. Maka Nabi telah berkata kepada mereka, in syi'tum da'utullaha fa'anzalaha alaikum, fa'in asaitum halaktum faqalu la nuriduha. Mereka berkata, kalau kamu benar-benar nak benda ini terjadi, aku boleh mohon kepada Tuhanku, lalu Allah akan menjadikan perkara tersebut seperti yang kau katakan. Bukan marawi tuan-tuan ni, bukan nurilis, bukan marawi, marari, ghain, marari ya, Imam al-Marari. Bagus nurilis, terima kasih kerana banyak nota yang telah pun dihasilkan sepanjang kuliah ni. Nanti kita boleh terbitkan bersama-sama di Telaga Biru Jadi Nabi telah mengatakan mereka, kamu mencabar aku untuk meminta Tuhanku supaya Bukit Safa ini ditukarkan menjadi emas. Aku boleh buat. Tapi kamu nak beriman tak lepas tu? Kalau kamu tak beriman, kamu akan dihancurkan seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh, kaum Thamud yang kita bincangkan semalam. Maka golongan musyrikun menjadi getar. Kerana saya telah bawakan gambaran pada tuan-tuan, kita memujuk anak kecil untuk makan ubat lain daripada kita memujuk orang tua untuk makan ubat. Kalau anak-anak itu dipujuk untuk makan ubat, tentulah kita kena bagi gula-gula kepadanya, bawa dia berjalan, gembirakan dia dahulu, bagi kepadanya janji-janji tertentu, baru bagi makan ubat. Tapi kalau orang tu dah dewasa, tentulah tak perlu melakukan perkara tersebut. Dia sendiri kena faham kebenaran ubat itu untuk menyelamatkannya, memberi kepadanya rawatan, menyihatkannya sebagai contoh. Maka kematangan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran dan dilihat oleh orang Arab yang ada di semenanjung tanah Arab itu di Yaman, baik ada peristiwa yang disebut tentang Sabak, dan kemudian mereka nak menuju ke Syria, mereka lalu kawasan yang namanya Madain Saleh, yang mereka lihat gunung-gunung tersergam dengan binaan-binaan rumah yang cantik diukir, dipahat batu-batu itu menjadi gunung-gunung, menjadi mahligai-mahligai yang besar, tiangnya sahaja berapa pemeluk seorang lelaki dewasa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi semua itu telah dimusnahkan oleh Allah kerana fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Allah telah pun menghancurkan tempat itu kerana keengganan, keingkaran mereka dan juga pemberontakan mereka terhadap mukjizat yang Allah utuskan kepada Nabi yang mulia, Nabi Saleh alaihi salam. Kalau tuan-tuan ada peluang nanti nak pergi umrah, boleh dah pergi dengan Zazan Travel. Terima kasih Zazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ni. Dan kita akan bawa tuan-tuan untuk pergi ke tempat ini. Perjalanan bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah insya-Allah. Bukan setakat hiburan, bukan setakat ibadah biasa, tapi kami akan huraikan tafsiran Al-Quran. Ini kelainan yang cuba kita adakan. Dan bila pulang nanti kita ada after trip punya muhasabah untuk pastikan skala keimanan kita tak menurun, tuan-tuan ni. Inilah yang cuba kita adakan ukhuwah, pertemuan, menjalinan WhatsApp group sekurang-kurangnya supaya adanya pemantauan iman tak berkurangan pulang dari ibadah yang penting umrah ataupun haji bersama kami insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ayat ini telah pun saya huraikan panjang lebar semalam dalam peristiwa yang berlaku seperti disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam Qasasul Anbiya, bahawasanya dalam Qasasul Anbiya bahawasanya ini adalah satu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Taurat, dihuraikan lanjut oleh Allah dalam Quran sebagai membuktikan Quran ini daripada Allah. Dan orang Yahudi yang terpinga-pinga mendengar cerita ini kerana tiada huraian tersebut dalam kitab mereka, sepatutnya menjemput mereka untuk menyertai rombongan keimanan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya perkara itu tidak berlaku. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-60 dari surah Al-Isra ni, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Yang ni bagi memiliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, tuan-tuan. Takut ada tafsir Ibn Kathir versi lain yang kita rujuk yang warna biru ini, jilid kelima muka surat 397. Terjemahannya, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Rabbmu meliputi semua manusia,
dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran, dan kami menakut-nakutkan mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar penderhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, kata Imam Ibn Kathir dalam terjemahan yang ada di tangan saya pada waktu ini, tuan-tuan, ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi semua manusia. Kata Mujahid, Urwah bin Az-Zubair, Hasan, kata lain artinya, maksud di sini Allah melindungimu dari segala tipu, hela, kejahatan golongan musyrikin. Jadi Nabi mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Nabi tidak akan dapat diapa-apakan oleh musyrikun, oleh Yahudi, oleh golongan yang berniat jahat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Kami tidak jadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Menurut Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkenaan ayat ini, maksud ru'ya yang dikehendaki di sini adalah ru'ya basariyah ainiyah, iaitu penglihatan yang bersifat penglihatan mata, fizikal. Dia bukan, kerana bahasa Arab dipanggil ru'ya juga, merujuk kepada mimpi. Dia bukan manamiyah, bukannya ruhiyah, ia bukannya perjalanan kerohanian seperti dikatakan sebahagian daripada para ahli tafsir. Mereka tersilap padanya, kerana maksud yang dikehendaki oleh Allah di sini adalah penglihatan fizikal. Kerana ayat ini masih lagi punya kaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, bahawa Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tindakan hukuman yang berlaku kepada golongan yang engkar dan melanggar perintah-perintah Allah SWT. Apa berlaku kepada pihak yang suka berzina di dunia, diperlihatkan kepada Nabi kita SAW. Apa berlaku kepada mereka yang memikul amanah padahal dia tidak menunaikannya, diperlihatkan kepada Nabi gelagat mereka ini. Diperlihatkan kepada Nabi orang pemakan riba, bagaimanakah hukumannya di akhirat. Mereka berenang-renang tasik yang penuh dengan darah, nanah, kekotoran, dibaling mereka dengan batu-batu di neraka oleh malaikat yang berada di tepi-tepi tasik tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penglihatan yang bersifat basariyah, ainiyah. Dia merupakan pandangan yang bersifat pandangan mata, fizikal, bukannya pandangan datang dari mimpi, dilihat dalam mimpi dan sebagainya. Wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran, iaitu pokok zakum. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata Al-Imam Musafa Al-Maraghi dan tafsirnya, ini dipanggil satu bab dalam bahasa Arab min babi tausi'ah, iaitu satu pendekatan dalam bahasa Arab. Bila Allah SWT menyebut tentang pokok ini, pokok yang terlaknat, sedangkan pokok itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa pula yang melaknatnya? Kerana ini merujuk kepada tawassu'an, merujuk kepada penggunaan dalam konteks yang luas. Kerana pokok ini besok akan menemani pihak musyrikin dalam neraka nanti. Pokok yang sangat menakutkan. Kalau kita baca dalam ayat lain surah Safat sebagai contohnya, Allah gambarkan tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pokok ini rupanya pun macam syaitan. Ini mukjizat yang ada pada Quran, mengkhabarkan kepada kita peristiwa yang belum berlaku. Banyak aspek kemukjizatan Al-Quran sebenarnya, tuan-tuan ya. Mukjizat sudut bahasanya, mukjizat sudut faktanya, mukjizat daripada ghaibiatnya, mukjizat kisah-kisah yang telah lalunya. Jadi mukjizat ini merangkumi banyak aspek. Salah satu aspeknya penceritaan terhadap peristiwa yang akan berlaku di akhir nanti, bahawa gambaran yang dikemukakan oleh Quran itu, pokok dalam neraka ini rupanya pun macam syaitan. Kalaulah kita kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir yang terkemuka di Mesir itu, mukjizat Quran dari sudut tafsir faninya seperti yang Syed Qutb gambarkan, bahawasanya bila Allah gambarkan pokok yang dianggap terlaknat ini, kata setengah ahli tafsir pula bahawa maksud terlaknat ini di sini ada mahzuf. Dalam bahasa Arab ada bab namanya mahzuf, hazfun li faedah. Ada bab bahagian yang satu kalimah dihazafkan oleh Allah kerana mengandungi perkara-perkara yang tertentu, di sebaliknya hikmah yang tertentu. Ini satu kehebatan bahasa Arab. Ada takdim, ada takhir, ada fasal wasal, ada tikrar yang ada dalam Quran, tuan-tuan ya. Ini pendekatan yang diambil oleh Allah SWT untuk menjadikan Quran itu mesra, mudah untuk kita faham kerana turunnya dan tempoh 23 tahun mengambil kira berbagai-bagai perkara yang berlaku pada masa itu. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bila Allah gambarkan pokok terlaknat ni juga disebut dalam ayat lain surah Safat, bahawa Allah mengatakan wa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pokok ini
rupanya pun macam syaitan. Kita tak perlu nak gambarkan syaitan itu, tapi ia sudah pun memadai tergambar dalam fikiran setiap kita. Kalau kita panggil 10 orang anak yang bijak melukis, tuan-tuan, yang menang anugerah lukisan negara contohnya, yang memang kaki lukis, memang hebat dari sudut anugerah Allah kepada kaedah melukisnya, maka kita kata pada dia, anak-anak sekalian, lukis kepada ustaz rupa syaitan. Mereka pun lukis. Tentulah orang yang menangi lukisan itu adalah yang paling bodoh lukisannya, yang paling menakutkan. Jadi memadai bila Quran menggunakan sesuatu perkataan, ini namanya tajsid, kata Imam Sayyid Qutb dalam kitabnya bertajuk Taswir Fanni, iaitu satu aspek kemujizatan Quran yang pernah dijelaskan oleh para a'immati tafsir daripada ulul a'immatil balagha. Contohnya Imam Al-Qahir Al-Jurjani dalam buku beliau yang bertajuk Dalailul I'jaz dan juga Asrarul Balaghah, ya, lebih 1000 tahun lalu, membahaskan apakah kehebatan yang ada pada Al-Quran ini, lafaznya dan juga maknanya. Lafaznya sangat tepat, maknanya sangat luas. Jadi kalau kita upah anak-anak ni untuk melukis gambar syaitan, tentulah lukisan yang menang, yang berada dinobatkan sebagai lukisan terbaik adalah lukisan yang paling menakutkan. Itu sudah memadai untuk menunjukkan kemukjizatan Quran, iaitu pendekatannya, pilihan perkataannya sangat tepat sehingga terlukis dalam minda setiap orang. Kalau kita panggil 10 orang akan dapat gambaran masing-masing menuju kepada benda yang sama, bermuara di tempat yang sama, tetapi pandangan gambarannya berbeza-beza. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila Allah menyatakan wasyajaratal mal'unata fil Quran, pokok yang terkutuk dalam Quran, ia merujuk kepada pokok zakum dalam ayat yang lain. Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad, Abdul Razak dan selain daripada mereka dari Sufyan bin Uyainah. Ini juga merupakan riwayat daripada Al-Aufi daripada Ibn Abbas. Jadi tafsiran ini boleh kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, bahawa para sahabat cenderung untuk mengatakan maksud pokok yang terlaknat ini adalah pokok zakum, pokok yang digambarkan oleh Allah rupanya macam syaitan, menakutkan. Ketika ayat ini dibacakan Nabi SAW kepada golongan musyrikin, datanglah Abu Jahal yang sombong itu dan berkata, Muhammad ini dia mengatakan dalam neraka besok yang panas itu ada pokok tumbuh. Masuk akal kamu tak? Kami tidak tahu melainkan pokok kurma dan juga pokok sekian-sekian yang kami boleh menikmati makanan buahnya. Dia berkata memperlekehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata neraka itu kita akan dibakar, tapi dalam panas-panas tu ada pokok pula. Bolehlah kita berteduh di bawahnya. Pokok yang kita kenal apa nama zakum ni, apa pula zakum, mana ada pokok zakum, yang ada pokok kurma. Mereka mentertawakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengikut riwayat kebanyakan para ahli tafsir. Kita dapat lihat contohnya tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi. Para ahli tafsir mengatakan peristiwa yang berlaku itu melibatkan gelak ketawa, mempermainkan, memperlekehkan, mempelecehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikatakan seorang bernama Abdullah bin Zaba'ra. Ini juga merupakan seorang musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Jahal laknatullah alaihi. Dia berkata bahawa dia panggil Nabi Ibn Abi Kafsyah. Dia panggil Nabi ni Ibn Abi Kafsyah. Ni panggilan memperlekehkan Nabi SAW, tuan-tuan. Tawa'adakum binarin tahrikul hijara. Muhammad berkata dalam neraka itu api sangat panas sampai api itu boleh membakar. Waquduhan nas wal hijara, boleh bakar batu-batu. Tapi yang menggelakkan aku, menyebabkan aku tertawa, mengilai ketawanya musuh-musuh Allah ni, tuan-tuan, berkata Muhammad kata dalam neraka tempat kita duduk besok ada pokok, bolehlah kita berteduh di bawahnya. Maka kata Abdullah bin Az-Zaba'ra ni bahawa Muhammad menakutkan kita dengan zakum. Zakum ini mana ada pokok zakum, yang ada pokok tamar dengan pokok zabat. Pokok zabat ni sini pokok yang ada di tanah Hijaz, yang mana orang-orang memanfaat daripadanya. Jadi mereka mempermain-mainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Syekh Mustafa Maraghi dan tafsirnya, kenapa pula kita kena ketawa bila Allah menyatakan dalam neraka itu ada pokok tumbuh? Sedangkan kalau kita mengkaji di sudut sains, air yang sejuk yang kita minum itu pun mengandungi unsur-unsur bahan api. Kerana air itu terdiri daripada apa, tuan-tuan? Apa saya pun tak ingat. Hidrogen, oksigen H2O Hidrogen itu adalah bahan bakar, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Demikian juga kalau kita kaji banyak benda, pokok dan sebagainya, semua mengandungi unsur-unsur unsur-unsur yang boleh terbakar.
maka bila pokok sendiri pun mengandungi bahan terbakar seperti yang kita gambarkan tadi, hidrogennya, maka tidak mustahil Allah mampu untuk mengubah struktur, skala, nombornya itu sehingga dia mempunyai sifat-sifat seperti yang sesuai untuk hidup dalam api. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan bumi ini sebenarnya adalah api, air itu api, pokok-pokok, batu-batu semuanya mengandungi bahan-bahan api seperti yang dikatakan tadi, hidrogennya. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, jadi inilah yang Allah gambarkan dalam ayat, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ila fitnatan lin-nas. Kami tidak jadikan apa yang kau lihat itu wahai Nabi, makna ru'ya yang digambarkan tadi adalah ru'ya basariyah. Ra'a, kata ru'ya basariyah makna penglihatan mata, bukannya ru'ya manamiyah, bukannya mimpi. Jadi apa yang kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad SAW, yang kamu lihat manusia yang dikenakan hukuman kerana perbuatan-perbuatan mereka di dunia, ianya telah pun kami nampakkan kepada wahai Muhammad, walaupun dia belum berlaku lagi, mereka belum mati pun lagi, telah turun ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab masih hidup lagi, tapi telah turun ayat kecaman, ancaman, peringatan, amaran terhadap Abu Lahab ini. Maka begitu juga Nabi diperlihatkan peristiwa yang akan berlaku di akhirat terhadap golongan yang ingkar, yang melanggar perintah, yang kufur terhadap Allah SWT, kufur terhadap Nabi kita SAW. Maka bila menceritakan perkara itu, Isra' Mi'rajnya, peristiwa itu menjadi fitnah. Sebab dalam riwayatlah Hakim mengatakan di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang murtad selepas Nabi menceritakan kepada mereka tentang peristiwa Isra' Mi'raj itu, kerana bagi mereka ia langsung tidak masuk akal. Tapi bila dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi inni la usaddiqu fima ab'ad min dhalik. Demi Allah, aku membenarkan walaupun sahabatku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya menceritakan aku lebih daripada apa yang kamu dengar, aku tetap akan beriman padanya. Dan mulai hari itu Abu Bakar telah pun diberi pangkat yang sangat tinggi oleh Allah dengan nama As-Siddiq. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, yang telah kita tafsirkan sebelum ini. Salah satu orang yang mempunyai pangkat tinggi seperti itu adalah Abu Bakar, kerana keimanannya tidak boleh dipertikaikan langsung. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ada setengah para ulama mengatakan bahawa ayat ini menceritakan tentang pokok wasyajaratal mal'unata fil Quran. Mereka memahami pokok ni dalam konteks yang lebih luas daripada apa yang kita bincangkan. Iaitulah bila turun ayat ini, Nabi membacakan kepada musyrikin mentertawakan Nabi, mengatakan bagaimana dalam rangka yang boleh membakar batu itu pokok boleh hidup, sedangkan pokok itu sifatnya sejuk, perlu kepada air, dia tidak boleh kena api. Maka setengah ahli tafsir, ilmuwan berkata, maksud pokok kat sini kalau kita belajar bahasa Arab, syajarah ni maknanya memiliki cabang. Itu sebab kalau orang yang bersisi, yang bergaduh, yang berdebat, kita panggil musyajarah. Musyajarah ni kerana ia membuka ruang untuk memberi pandangan macam-macam, baik ataupun buruk lah. Kalau yang buruk tu mengutuk-ngutuk orang, kalau yang baik itu berdebat untuk mencari kebenaran dan untuk belajar, tak ada salahnya pun tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Yang salah orang yang suka mengadu domba. Kita bila tengok ada orang nak bincang sesuatu isu, yang mengadu domba ni yang menjadi masalahnya tuan-tuan. Jadi perkataan musyajarah ini, tasyajur, datang perkataan pokok yang melambangkan, menampakkan kepada bercabangnya perbincangan tersebut. Maka demikian juga pokok yang dimaksudkan pokok laknat ini, kata setengah ilmuwan yang mengkaji ayat ini berkata bahawa ia merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam Islam. Nanti Nabi akan berhijrah ke Madinah dan muncullah golongan-golongan baru yang akan dihadapi oleh Nabi. Siapakah mereka? Yahudi. Kemudian ada sebahagian daripada orang Nasara yang datang bertemu Nabi, yang pernah saya ceritakan pada tuan-tuan, contohnya Tamim Ad-Dari. Dan ada juga golongan munafiqun. Jadi pokok kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu akhirnya bercabang-cabang menjadi berbagai-bagai cabaran yang dialami oleh Nabi SAW. Tadinya golongan Yahudi, golongan Nasara, golongan munafiqun yang muncul, dan pokok ini digambarkan sebagai pokok yang buruk kerana ia membawa perpecahan dan juga menghentam Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini pandangan tuan-tuan hati dari sekalian. Tapi kalau kita melihat pada ayat ini zahirnya,
bila Allah menyatakan wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, dan kami tidak menjadikan apa yang kau lihat itu melainkan fitnah kepada manusia. Jadi ia menolaklah pandangan yang mengatakan bahawa maksud syajarah al-mal'unah ni dalam konteks yang tersembunyi, tersirat, iaitulah unsur-unsur sabotaj kepada Islam yang akan muncul di Madinah nanti, tindakan daripada pihak musyrikun, munafiqun, Yahudi, ahli kitab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, jadi bila kita lihat ayat ini, ru'yah ni bahawa kata yang dipilih bertujuan mengisyaratkan tentang cepatnya peristiwa itu berlaku. Walaupun ia merujuk kepada ru'yah ini bersifat basariyah, ainiyah, dia benda yang nampak, yang berlaku pada fizikal. Nabi lalui benda itu dalam Isra' Mi'raj. Penglihatan Nabi yang dibuka oleh Allah untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhirat nanti, hukuman yang bakal dikenakan. Jadi ia walaupun berlaku secara zahir, iaitu penglihatan zahir Nabi, tetapi ia berlaku begitu cepat dalam masa kurang dari semalaman. Maka ini mengisyaratkan tentang cepatnya peristiwa itu berlalu. Kejadiannya berlaku pada waktu malam. Jadi halnya seperti mimpi yang juga terjadi sangat cepat dan seringkali kita lalui pada malam hari. Ini kata-kata para ulama lah tuan-tuan. Jadi ada yang mengatakan maksud ini mimpi. Penganut fahaman ini beza pandangan apakah mimpi yang dimaksudkan itu. Ada yang berpendapat mimpi tentang terbunuhnya kaum musyrikun dalam perang Badar, atau mimpi Nabi tentang jumlah kaum musyrikin dalam perang itu, atau mimpi Nabi memasuki Masjid Haram yang telah sekian lama dikuasai oleh pihak musyrikun, la tadkhuluna Masjidil Haram aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Jadi pendapat-pendapat ini kalau kita lihat, mereka berkata ia adalah mimpi, ia bukannya pandangan zahir seperti yang saya jelaskan tadi. Pandangan ini semua terbatal kerana bila Allah menyatakan perkataan arainaka, kami memperlihatkan kepadamu. Jadi terhadang kerana kata tersebut menggunakan bentuk kata kerja masa lalu yang bererti bahawa mimpi itu terjadi sebelum turunnya ayat ini, atau dengan kata lain sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Padahal mimpi yang dia sebut di atas semuanya berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Nabi berada di Madinah. Jadi mimpi ini yang mengatakan bahawa perkataan arainaka ila fitratal linas wa syajaratal mal'una, untuk mereka katakan ia merujuk bermimpi, ia kurang tepat tuan-tuan. Jadi yang dimaksudkan dengan arainaka ini ru'ya basariyah ainiyah, iaitu apa yang dilihat Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi perkataan syajarah tadi saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, yang merujuk pada pokok kayu. Ia juga merujuk kepada garis keturunan. Kalau kita kata family tree contohnya, kita juga merujuk kepada perbalahan, kerana musyajarah, tasyajur ini adalah merujuk kepada pandangan yang beza-beza yang boleh mengundang kepada pergaduhan, perkelahian. Jadi kita akan lihat, kita telah pun bincangkan bahawa makna syajaratul mal'unah ni dipakai dalam bab tawassu'an. Kata Imam Muhammad Musafa Al-Maraghi bahawa maksud di sinilah pokok yang berada dalam syurga, berada dalam neraka, untuk menaungi golongan yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah. Maka dengan sebab itu dipakai satu bab dalam hukum logah, imbabi tawsi'ah tawassu', bahawa ia merujuk kepada pokok tersebut, bukan Allah melaknatnya, tapi kedudukannya berada di situasi seperti itu, keadaan seperti itu, maka layaklah ia pun mendapat nama pokok yang dilaknat. Sebenarnya ia mentaati perintah Allah untuk ditumbuh dan juga berperanan dalam neraka Allah, tapi dia satu bab yang kita panggil tawassu' dalam bahasa Arab, yang merujuk kepada dilaknatnya orang yang ada di situ bersama dengan pokok-pokoknya sekali. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, jadi bila kita melihat perkataan syajarah ni, saya bacakan tafsiran setengah para ulama dalam terjemahannya. Kata syajarah ni bererti pokok kayu, sumber lahirnya sesuatu yang bercabang daripada keturunan ataupun pengikut dasar ideologi yang tertentu. Jadi Nabi pun menyifatkan diri Nabi dan juga Ali bin Abi Talib sebagai min syajarah wahidah. Nabi menyatakan bahawa aku dan Ali ini daripada syajarah wahidah, pokok yang satu, keluarga yang sama. Jadi kalau kita perhatikan, maksud pokok yang terkutuk dalam konteks saya ini adalah seperti pokok yang memiliki cabang-cabang, yang mereka ni memiliki kelangsungan hidup, dan mereka menjadi fitnah, ujian bagi umat Islam. Dan setengah para ilmuwan menyimpulkan bahawa maksud dilaknat dan terkeluar daripada Islam membawa kesusahan kepada umat Islam, inilah kelompok musyrikin, kelompok ahli kitab, dan
kelompok munafiqun. Dan orang Syiah tu sebahagian daripada munafiqun, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ya. Jadi pokok yang laknat ini membawa perpecahan kepada umat Islam. Allah telah memberitahu Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan puak-puak ini bila engkau sampai di Madinah nanti, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana pada masa Nabi, baik sebelum ataupun sesudah hijrah Nabi, tidak ada golongan ahli kitab dan juga musyrikin yang memiliki sifat seperti yang disebut itu. Tetapi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat golongan itu datang untuk menaburkan fitnah, menyebabkan perpecahan, menyebabkan pemusuhan, mengkhianati perjanjian dan macam-macam perkara-perkara yang dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkesan daripada pendapat ni mengatakan bahawa pokok yang dimaksudkan itu pokok yang terkutuk. Jika kesan ataupun penjelasan itu benar, walau bagaimanapun ia tetap terhadang juga dengan ayat yang kita bincangkan tadi, iaitu arainaka. Jadi arainaka, kami nampakkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami nampakkan kepadamu secara fizikal, dan ia menjadi fitnah kepada orang-orang Arab ketika engkau menceritakan permasalahan itu, isu itu kepada mereka. Jadi bentuk kata yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kalau kita belajar bahasa Arab, nukhawwifuhum datang perkataan khawwafa, yukhawwifu, takhwif. Dia digunakan versi mudhari', fi'il mudhari', nukhawwif, nufa'il, iaitu bertujuan untuk menggambarkan menakut-nakutkan mereka. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari' ini merujuk kepada benda yang sedang berlaku dan akan berlaku berterusan. Demikian juga dalam perkataan fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Yaziduhum datang perkataan zada yazidu, yang merujuk kepada kesinambungan, keterusan, berlanjutan perkara itu kepada golongan musyrikin, iaitu mereka hanya akan menambahkan penderhakaan dan juga kebencian kamu kepada kebencian mereka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemilihan perkataan fi'il mudhari' dalam sighah yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, tuan-tuan, bertujuan mengisyaratkan bahawa datangnya peringatan, turunnya siksaan dari masa ke semasa yang Nabi bentangkan, Nabi ceritakan, Nabi kemukakan kepada mereka, tidaklah memberi apa-apa kesan kepada golongan musyrikin, melainkan kebejatan, kebencian, penyimpangan, penganiayaan, penindasan dan juga kejahatan yang tidak surut-surut terhadap Islam dan juga kepada umat Islam. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini adalah apa yang dapat saya sampaikan untuk tuan-tuan daripada ayat yang ke-60. Cuba kita lihat ayat nombor 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia mengatakan, apakah aku kena sujud pada orang yang kau ciptakan, seorang yang kau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang kau muliakan ke atas diriku? Sungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku pada hari kiamat, nescaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil sahaja. Ini dah masuk kepada cerita tentang penciptaan Adam AS, dan juga apa yang berlaku di luar pengetahuan kita sebelum lagi kita dijadikan. Dialog yang berlaku di antara Allah SWT dengan malaikatnya, dengan iblis yang ada pada masa itu. Iaitulah kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir muka surat 359, tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir berujuk, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menceritakan pemusuhan iblis laknatullah terhadap Adam dan cucu-cucunya, yakni pemusuhan yang sudah cukup lama sejak dari penciptaan Adam. Diceritakan bahawa Allah pernah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis yang sombong dan bongkak untuk bersujud kepada Adam kerana dia merasakan dirinya lebih mulia dan tidak mahu bersikap menghinakan diri kepada Adam. Dia berkata, apakah aku akan sujud pada orang yang keciptakan dari tanah? Hal itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, ada beberapa tempat daripada Al-Quran, contohnya dalam surah Al-A'raf, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah.
dalam ayat ke-12 surah Al-A'raf. Jadi tidak hanya itu, Iblis juga berkata, terangkanlah kepadaku. Lancang sangat mulutnya, biadab sangat Iblis ini kepada Tuhannya. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa aku kena sujud pada orang seperti ini, makhluk seperti ini? Apakah kau yang menyebabkan kau muliakan dia ke atasku, wahai Tuhan? Sifat meronta, ego seperti ini, tuan-tuan. Ali bin Abi Talha bercerita daripada Ibn Abbas, dia berkata dengan firman-Nya, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan, saya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya itu melainkan sebahagian kecil sahaja. Maka penggal ayat ini, terangkan kepadaku, apakah orang ini yang kau muliakan dan agungkan dibanding diriku? Seandainya kau beri tangguh kepadaku, nescaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sebahagian sedikit saja di kalangan mereka yang kekal dalam keimanan dan berusaha untuk mentaati-Mu, wahai Tuhan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, berapa ayat yang lalu telah menjelaskan tentang kuasa Allah SWT menghidup, mematikan. Walaupun seseorang itu bertukar menjadi batu, menjadi besi sekalipun, Allah berkuasa untuk mengembalikan ciptaan itu bila sampai waktunya kelak yang telah kita bincangkan tentang tiupan sangkakala. Jadi sekarang ayat ini bincang pula tentang kejadian Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah, yang merupakan asal kepada kejadian, asluhu al-ba'id. Kalau kita ni aslun al-qarib, asal kita adalah daripada Yamani, tapi asal usul datuk kita Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah di permukaan bumi yang berbagai-bagai tempat, diambil oleh Allah SWT. Jadi tanah merupakan bahan ciptaan Adam AS yang belum pernah didahului sebelum itu oleh sebarang kehidupan, berbeza daripada tulang belulang manusia yang menjadi tanah selepas kematiannya. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan, rufatan idzaman wa rufatan, tulang yang telah reput, ini ada kaitan juga dengan ayat yang sedang kita bincangkan. Jadi Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsir yang Tahrir Tanwir mengatakan bahawa ayat ini mempunyai sehubungan dengan ayat yang kita bincangkan dahulu. Inna rabbaka ahata bin nas, Allah Ta'ala mengetahui, meliputi semua manusia, iaitu ayat yang ke-60 yang telah kita bincangkan tadi. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan Nabi kita tentang apa yang dialami oleh para Nabi dahulu, berbagai bentuk bangkangan, permusuhan, iri hati, serangan, usaha untuk membunuh. Namun apa pun yang berlaku, yang memusuhi mereka dan membenci mereka, ada juga yang mengakui keutamaan mereka, iaitu hamba-hamba Allah yang terpuji, yang mengikut mereka, yang dipanggil sebagai sahabat dan juga dipanggil sebagai hawariyun, menyokong Nabi-Nabi walaupun ada tentangan-tentangan yang berlaku kepada mereka. Jadi seperti juga Nabi Adam AS dipuji dan dihormati oleh malaikat. Dan kedua kelompok hamba Allah sama ada yang taat ataupun derhaka ni akan berulang-ulang dalam kehidupan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nabi punya penyokong, punya penentang. Macamlah ketika Adam diciptakan oleh Allah, penyokongnya lah malaikat, penentangnya lah iblis. Jadi zaman-zaman menyaksikan tradisi ini berlanjutan, berterusan. Penyokong-penyokong Nabi-Nabi dan juga Rasul ada seperti malaikat, dan penentang-penentang mereka adalah kumpulan iblis. Tetap akan ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini kata Tahrir Ibn Ashur, satu istintaj yang menarik daripada ayat yang dibincangkan. Jadi ayat ini juga dihubungkan dengan ayat yang lalu, huraian tentang ciptaan manusia yang pertama, pemusuhan manusia dengan syaitan mengakibatkan sebagian manusia enggan percaya. Jadi ayat ini menyatakan, dan di samping mengingat apa yang Allah wahyukan kepadamu tentang kuasa dan pengetahuan Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Dan ketika Allah menjadikan Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka semua sujud sedangkan iblis enggan. Dia berkata, kenapa aku kena sujud kepada makhluk seperti ini? Apakah kelebihannya yang menyebabkan kau muliakan? Jadi syaitan telah meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah telah beri keizinan kepada iblis ini agar panjang umurnya untuk dia melakukan agenda penyesatan manusia kerana kedengkian, kebencian, takaburnya kepada Adam alaihissalam. Dalam Kisah Al-Anbiya oleh Imam Ibn Kathir ceritakan bahawa pernah iblis yang datang merayu kepada seorang Nabi Allah SWT, sama ada Nabi Musa ataupun Nabi Idris, berkata kepadanya, mintalah kepada Allah supaya diampunkan aku nak, tak mau menentangnya lagi. Maka Allah terus mewahyukan kepada Jibril, berkata kepada Nabi berkenaan untuk berkata kepada iblis, Allah, boleh aku boleh ampunkan kamu dengan syarat kamu sujud kepada kubur Adam AS.
Maka Iblis berkata, waktu dia hidup aku tidak mau sujud. Ini kan pula kalau dia sudah mati aku nak sujud padanya. Sombongnya Iblis ni tuan-tuan. Ini cerita yang sampai kepada kita dalam kumpulan cerita-cerita Qisasul Anbiya. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada berlaku istisna. Istisna ni pengecualian ya. Illa. Dalam bahasa Arab, illa ni mempunyai fungsi yang tertentu. Sama ada menunjukkan selepas itu ada kaitan mustasna dengan mustasna minhu ataupun tidak ada kaitan. Dan dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai istisna munqati'. Dia bukan istisna muttasil. Dia ada beza begini tuan-tuan. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan, semua budak datang kecuali Muhammad. Maknanya Muhammad sebahagian daripada budak-budak sekolah. Semua budak datang kecuali Muhammad. Muhammad demam agaknya. Tapi kalau kita sebut ayat, saya tak nampak seorang pun kat sekolah melainkan kerusi saja. Beza tak tuan? Allahu Akbar, saya pergi kat masjid tu, tak ada orang, yang ada tiang-tiang sahaja. Pernah dengar tak ayat ni? Dalam konteks ayat ni berbeza tuan-tuan. Ini dipanggil istisna muttasil dan juga istisna munqati'. Begini, kalau saya sebut saya pergi ke masjid tu nak ceramah, hampanya saya kerana yang ada tiang saja, tak nampak orang, tiang je banyak. Tiang bukannya manusia pun, tapi kita nak ceritakan kegerasangannya masjid itu daripada orang yang datang. Orang tak suka datang ke masjid barangkali, orang yang dah pandai-pandai agaknya. Jadi kita gunakan istilah tiangnya saja yang tunggu kita mendengar kuliah kita. Padahal tiang tu adalah satu benda jamid. Dia tak ada telinga, tak ada akal pun untuk fikir. Seolah-olah kita jadikan tiang tu lebih baik daripada manusia. Seolah-olah nak sebut begitulah. Sedangkan tak layak pun disamakan, kerana tiang itu bukannya makhluk yang hidup, boleh bergerak macam manusia berfikir. Demikian juga kalau saya katakan tadi, yang saya nampak kat sekolah tu cuma kerusi saja, budak-budaknya tak datang pun. Jadi ini menunjukkan kerusi bukannya budak. Faham tak tuan-tuan? Jadi kadang-kadang istisna ini muttasil, kadang-kadang istisna ini munqati'. Dalam konteks ini, ada orang mengatakan Iblis itu sebahagian daripada malaikat, sedangkan kata-kata itu salah. Iblis bukannya malaikat. Kita baca dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya, bila Allah menyatakan kana minal jinni fafasaqa an rabbih, ayat ke-45 surah Al-Kahfi itu, bahawa syaitan ini merupakan sebahagian daripada jin, dia bukannya malaikat. Kana minal jinni fafasaqa an rabbih, mereka ni sebahagian daripada jin, syaitan sama. Syaitan ini pangkatnya lebih tinggi kerana banyaknya kesesatan yang dibuat. Datang perkataan syaitana berarti ba'uda, ibta'ada. Jadi perkataan merujuk kepada syaitan ini kerana banyaknya kejahatan dibuat, pangkat yang digalas, diperolehi lebih tinggi daripada jin. Jin ini ada kalangannya yang masuk Islam. Jadi setelah pun saya huraikan sebelum ni sedikit kisah tentang apa yang dimaksudkan dengan jin Islam ni, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang bahawa Iblis bukannya malaikat. Ini dalam contoh yang telah saya kemukakan istisna munqati', iaitu apa yang dikecualikan tu tak ada kaitan pun dengan apa yang dikecualikan, tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya. Macam saya sebutkan tadi, saya pergi ke sekolah, tak ada seorang kelibat budak pun melainkan kerusi saja saya lihat. Jadi kerusi itu bukan budak. Saya pergi ke masjid nak ceramah, yang ada tiang ni banyak, orang ni tak ada pun. Tiang tu tak sama dengan manusia pun. Tapi kalau saya kata semua budak datang kecuali Muhammad tu sebahagian daripada budak, itu namanya istisna muttasil. Tapi kalau tiang dengan orang yang pergi sembahyang tadi tak ada kaitan, dipanggil istisna munqati'. Begitu juga kerusi dengan budak-budak sekolah tadi, itu istisna munqati'. Dia perkataan qata'ah. Yang tadi istisna muttasil, dia perkataan ittasala, yang ada kaitan. Jadi dalam ayat ini Iblis tidak ada kaitan dengan malaikat. Allah menggunakan pendekatan istisna di sini, istisna munqati' nampaknya. Jadi syaitan punya ikrar kepada Allah pada hari dia diusir daripada syurga kerana buatannya tidak mahu sujud pada Nabi Adam tadi adalah untuk menyesatkan manusia, kecuali illa qalila, kecuali yang sedikit sahaja yang akan dipelihara oleh Allah, iaitulah inna ibadi laisa alaihim sultan. Jadi siapa yang mengikut Islam, yang mentaati perintah Allah, mereka akan selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi kalau kita baca, kenapakah syaitan ini mengatakan dia lebih baik daripada Adam? Kenapa api lebih baik daripada tanah? Ini dihuraikan oleh ramai para ulama, contohnya Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Ibn Qayyim dalam tafsirnya, begitu juga dalam tafsir Zadul Masir, bahawa
Kekeliruan ini yang berlaku oleh Iblis sehingga mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Kenapa Adam pula kena sujud pada Adam? Maka sebenarnya kalau kita lihat daripada kacamata naluri manusia, ini merupakan satu kesalahan, kekeliruan yang berlaku oleh Iblis yang menggunakan akalnya, yang mengatakan bahawa api lebih baik daripada tanah, sedangkan api sifatnya membakar dan musnahkan. Berbeza daripada tanah yang sifatnya memberi rezeki, menumbuhkan pokok-pokok, mengalirkan padanya sungai, sifatnya sejuk. Api sifatnya berkobar-kobar, tidak mantap, dia tidak konsisten, dia mudah diombang-ambingkan oleh angin. Berbeza daripada tanah yang sifatnya solid, tidak berubah, tenang. Tanah diperlukan oleh manusia dan binatang, tapi api tidak diperlukan oleh binatang. Bahkan manusia pun boleh hidup sekian lama sebelum mereka mengetahui penggunaan api. Mereka tidak menggunakan api pun mereka boleh hidup. Api walaupun ada manfaatnya, tetapi bahayanya pun tidaklah kecil. Bahayanya dapat berlaku, kita mendengar rumah terbakar dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tak, dalam kitab Al-Azkar mengatakan kalau berlaku kebakaran, antara perkara yang boleh kita lakukan adalah azan, tuan-tuan. Azan. Kalau kita melihat kebakaran, sementara panggil bomba, dan apa ikhtiar yang boleh kita lakukan? Seorang daripada kita azan. Bila kita melihat contohnya syaitan datang dalam rupa manusia, ada orang yang boleh melihat syaitan, maka dia kena azan. Tapi tak ada pula kalau pelantikan orang baru kena azan, nak pergi umrah kena azan, pergi haji, tak, itu tak ada. Azan-azan lah, tak ada masalah. Bukanlah melakukan azan pada ketika itu jadi bid'ah, sesat, masuk neraka, tak. Tapi itu tak dibuat oleh Nabi lah. Yang Nabi anjurkan azan ni bila masuk waktu sembahyang, bila lahir baby, kan, hadisnya walaupun dhaif tapi menjadi fadail amal, bolehlah diamalkan. Azan telinga kanan, qamat telinga kiri, kan. Kalau berlaku kebakaran, ini pun hadisnya lemah seperti riwayat Ibn Sunni, tapi boleh dilakukan fadail amal. Kalau kita melihat syaitan tak tahu nak buat apa, azan. Contohnya anak tak boleh tidur malam, siang tadi kita pergi keluar, mungkin dia melihat hantu ke apa-apa yang menakutkan dia ke, malam kita boleh baca maksurat, kita boleh baca ayat kursi, kita boleh azan untuk menakut-nakutkan syaitan. Tapi ada setengah orang buat, ketika nak pergi haji ada azan, nak pergi umrah ada azan, pelantikan orang baru ada azan. Ini tak ada pula yang saya rujuk dalam kitab-kitab dinyatakan, tuan-tuan. Baik, jadi api sifatnya mudah dipadamkan oleh tanah, sedangkan tanah tidak binasa oleh api. Api berfungsi sebagai pembantu, bila diperlukan dinyalakan, bila tidak diperlukan dipadamkan. Tapi tanah sentiasa kita perlu padanya, tuan-tuan. Dan dalam tanah terdapat sekian banyak benda manfaat. Ada zat galian, ada batu-batu hijarah karima, batu-batu yang berharga, ada sungai, pokok boleh tumbuh, tapi api tidak begitu. Dan Allah menyebut banyak tentang tanah dalam kitabnya, dalam ard was samawat. Jadi ia merujuk kepada konteks yang sangat positif dan baik. Berbeza daripada sebut nar. Nar itu merujuk kepada api, dan konteksnya biasanya adalah negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini hujah yang digunakan Imam Ghazali, Imam Al-Fakhrazi, Imam Al-Qayyim dalam Zadul Masir, dalam kitab tafsir Qurtubi, untuk menyatakan kelebihan tanah bandingan api, yang mana syaitan telah pun tersesat, tersilap, terkeliru dengan kata-katanya dia lebih baik daripada tanah, sedangkan dari sudut logik akal sekalipun tanah itu jauh lebih baik daripada api. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalau kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, la ahtanikanna. Ahtanikanna diambil perkataan ihtinak. Ihtinak ni kalau kita belajar bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat, bahawa ia merupakan satu kendali yang diletakkan, satu alat untuk kontrol kuda, diletakkan pada mulutnya, supaya penunggang kuda itu dapat memantau, dapat dapat mengarahkan kuda itu, kuda yang kuat itu, untuk berlari di tempat yang dikehendaki, berhenti pada waktu ia perlu berhenti. Jadi daripada kata ini, dia membawa kepada tamsilan penggunaan bahawa Iblis ini begitu bencinya kepada Adam dan keturunan Adam. Dia mengatakan bahawa aku akan seolah meletakkan sesuatu kongkongan pada mulut anak Adam itu, sebagaimana letakkan kongkongan pada mulut kuda yang pantas ini supaya dia mengikut arahan aku, maka aku juga akan melakukan perkara yang sama kepada manusia. Jadi ada yang memahami maksud kata ini, mengambil semuanya tanpa meninggalkan satu pun,
Tapi kalau kita perhatikan perkataan ihtinak ini merujuk kepada alat yang diletakkan pada mulut kuda, ditambah tali pelana itu pada penunggang kuda supaya dapat kontrol kuda ni ke mana laginya, itu lebih tepat bagi merujuk kepada satu konteks isti'arah bahawa syaitan ini sentiasa akan menjadikan manusia ni bahan tunggangannya. Itu sebab kita ni tuan-tuan dalam hidup kena banyak berdoa. Pernah Nabi SAW melihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pakai baju baru je tuan-tuan, ni musim raya ramai orang pakai baju baru kan. Maka Nabi mendoakan untuk Sayyidina Umar dengan hadis yang sanadnya sahih, kata para ulama hadis. Apakah kata-kata Nabi kepada Sayyidina Umar lihat pakai baju baru? Ambil ayat ni tuan-tuan ni, kita lihat orang pakai baju baru, bini kita pakai baju baru, anak kita pakai baju baru, doakan untuk mereka. Nabi mendoakan Sayyidina Umar melihat Sayyidina Umar pakai baju baru, ilbas jadidan wa'ish hamidan wamut syahidan. Guna ayat ni tuan-tuan ni. Apa kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar? Ilbas jadidan, pakailah pakaian baru, wa'ish hamidan, hiduplah sebagai orang yang mulia, wamut kariman, matilah, wamut syahidan, matilah kau sebagai mati syahid. Nabi mendoakan untuk Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan kita sedia maklum bahawa Sayyidina Umar akhirnya mati syahid berkat doa Nabi SAW. Itu bukan mukjizat daripada Nabi. Nabi pun dah beberapa kali menyatakan Sayyidina Umar ketika masih hidup lagi bahawa ini orang mati syahid. Itu juga tuan-tuan, kalau kita lihat pakai baju, kalau kita melihat orang pakai baju, kita kata yang tadi kalau isteri kita, ilbasi jadidan wa'ishi kariman wa'ishi hamidan wa muti syahidatan. Kan? Ish, apa ni? Ish ilbasi jadidatan wa'ishi hamidatan wa muti syahidatan. Maksudnya pakailah baru wahai isiku, ilbasi jadidatan, kemudian ishi hamidatan, hiduplah dengan mulia, wa muti syahidatan, matilah sebagai orang yang mulia, mati syahid. Dan saja tuan-tuan kita belajar doa. Jadi doa menyelamatkan seorang daripada syaitan. Itu sebab bila kita balik ke rumah, kita ucapkan salam pada keluarga kita, Assalamualaikum warahmatullahi, maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya, tiada tempat untuk tidur malam ni, tiadalah dinner pada malam ni. Tapi kalau kita masuk rumah tak baca Assalamualaikum, tak baca Bismillah, maka syaitan berkata kita ada tempat tidur malam ni, kita ada tempat makan, boleh join sekali pada malam ni. Tapi kalau kita baca Bismillah sekurang-kurangnya tuan-tuan, maka syaitan tidak dapat tidur bersama kita, tidak dapat duduk bersama kita, tidak dapat makan bersama dengan kita. Allah, banyaknya kelebihan berdoa ni tuan-tuan. Kalau kita pula yang pakai baju baru, diajar kita dalam satu hadis sahih riwayat Ahmad dan lain tuan-tuan, kalau kita pakai baju baru, kita kata alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi awrati wa tajammalu bihi fi hayati. Panjang nanti Ustaz Syafiq Murad tolong catatkan, Ustaz Safi Sadiqin ke, siapa yang rajin tolong catatkan doa ni. Nanti banyak lagi doa untuk kita pelajari dalam ayat-ayat berikutnya untuk mengelakkan syaitan memperdaya kita. Siapa yang pakai baju baru, riwayat Al-Hakim, Ahmad dan sebagainya dengan sanad yang sahih, alhamdulillahillazi kasani bihi kasani ma wari bihi awrati wa tajammalu bihi fi hayati. Kalau kita baca doa ni, kalau pakai baju, tentu baju baru, ya Allah, syukur padamu yang telah memberi aku pakai pakaian ini, dapat tutup aurat aku, dan aku pun menghargai nikmat cantik pakaian baru ini. Siapa yang baca doa ni dan kemudian menyedekahkan bajunya yang dia tak nak pakai kepada orang yang memerlukan, maka dia akan mendapat perlindungan Allah SWT sepanjang hidupnya. Mudah tak? Kita ni selalu pakai baju baru kan, tak musim raya pun pakai baju baru juga. Kalau tak beli, nanti isteri tolong belikan, baiknya isteri kita tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni mengajar kita, bila kita pakai pakaian baru, jangan lupa doa, alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi awrati wa tajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memakai aku pakaian baru ni. Dalam hadis lain mengatakan tanpa susah payah daripada aku, bukan aku yang menjahitnya, bukan aku yang tanam pokok kapasnya, orang lain tanam, mesin cantik-cantik, jadikan kain, tolong jahit, aku ni pakai saja serban dekat kepala ke,
ataupun kopiah yang kita pakai ke, atau tudung ke, baca doa ni tuan-tuan. Dan satu lagi perkara, baca doa ni dan sedekahkan apa yang kita dah tak mahu kepada orang, yang masih elok kepada orang. Syaratnya barulah Allah akan lindungi kita sepanjang hidup kita. Kalau baca saja tak cukup, baca dan kena sedekah baju yang kita tidak mahu gunakan lagi. Kadang-kadang dalam hidup ni kita masa sayang pada pakaian kita, tuan-tuan, fikir sayang pakai baju ni, nak pakai lagi, tapi tak pakai pun akhirnya. Maka dalam hadis ni mengajar kita satu adab yang penting. Bila dapat baju baru, baca doa ni, alhamdulillahi kasani ma uwari bihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Dan yang kedua, sedekahlah baju yang kita dah tak mahu itu kepada orang memerlukan. Allah punya jaminan akan memberi perlindungan kepada kita sepanjang hidup kita. Ya tuan-tuan, perlindungan daripada macam-macam ya tuan-tuan. Perlindungan daripada usaha hati, perlindungan daripada stres, perlindungan daripada sakit-sakit bahaya, kan banyak ini orang kena kan. Perlindungan daripada ditipu orang, macam-macam perlindungan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit tazkirah pada malam ni. Sajalah mengingatkan tuan-tuan ya. InsyaAllah pada malam esok saya akan bawakan cerita tentang sahabat Nabi yang sangat mulia bernama Thumamah bin Uthal. Apakah kaitannya dengan peristiwa ini? Thumamah adalah seorang ketua Bani Hanafiyah. Dialah merupakan orang yang pertama menunaikan umrah. Bagaimana ceritanya besok saya akan bawakan kepada tuan-tuan. Jangan ke mana-mana, tolonglah panjang-panjangkan video ni, share kepada sekalian sahabat handai kita, rakan taulan, kenalan, ahli karya, alumni sekolah. Sampaikanlah, mudah-mudahan ada jariah dalam apa yang kita lakukan. Sampaikan kepada semua orang keliling kita, adik keluarga kita. Mudah-mudahan mereka dapat memahami firman Allah ni. Alhamdulillah saya dapat baca lebih kurang 10 kitab tafsir untuk datang kepada tuan-tuan, maklumat-maklumat yang sangat berharga ni, yang bukan saya datangkan sendiri tuan-tuan. Ini semua adalah faedah yang dapat saya gali daripada kitab-kitab tafsir. Mudah-mudahan ada manfaat padanya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk membelikan anak-anak kita, mendapatkan untuk anak-anak kita buku-buku dalam musim PKP ini supaya terisi kehidupan mereka dengan bahan-bahan yang boleh dirujuk agar mereka tak ketinggalan dalam untuk ilmu tuan-tuan. Anak saya sendiri pun waktu di sekolah ni tak ada apa benda nak buat, dapatkan buku-buku. Kami di Telaga Biru memberikan buku-buku akademik dalam berbagai genre, mathsnya, sains, sejarah, geografi, bahasa Melayu, pendidikan Islam, bahasa Arab, semua ada. Bahasa Inggeris ditulis oleh guru-guru yang pakar, JU, Jurulatih Utama Kebangsaan, Guru Cemerlang. Hargailah kerja guru-guru yang sangat mulia ni. Dan kalau ada kalangan tuan-tuan juga merupakan guru-guru yang nak menulis bersama kami, apa saja subjek, Telaga Biru sangat mengalu-alukan. Jangan lupa untuk subscribe www.telagabiru.net.my. Ada banyak buku di situ. Tafsir Quran ada, Quran berbagai-bagai jenis ada, buku kanak-kanak seperti tafsir mini kanak-kanak ada, dan buku-buku terbaru daripada tulisan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang terkemuka negara kita pun ada. Dan begitu juga buku-buku akademik. Alhamdulillah Telaga Biru telah pun explore bidang baru ni untuk menambah peluang kita bekerjasama tuan-tuan. Jadi jangan lupa ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu, marilah sama kita bekerjasama untuk menyampaikan bahan-bahan ilmu yang penting ini kepada anak-anak kita, terisi masa cuti mereka dengan perkara manfaat. Dan demikian juga tuan-tuan yang minat untuk melakukan korban, jangan lupa untuk subscribe, untuk lihat, untuk WhatsApp dengan Ustaz Faiz. Kami masih lagi giat untuk mengumpulkan korban bagi keperluan umat Islam di Syria, iaitu kambing, kami biri-biri Di Syria tidak ada melainkan kambing saja, kami biri saja. Negara mereka negara perangan, hancur. Tak ada lembu, unta, jauh sekali unta di tempat yang panas. Syria negara sejuk untuk tuan-tuan Jadi andai tuan-tuan berminat untuk melakukan korban bagi diri tuan-tuan ataupun kepada keluarga yang telah meninggal dunia, kita korban untuk mereka. Jadi mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT seperti yang difatwakan dalam kebanyakan mazhab Islam. Dan begitu juga kita melakukan korban juga di Mekah. Tuan-tuan jangan sangkakan kita tidak ada ibadah haji tahun ni, ditangguh ke tahun depan kerana COVID yang berlaku. Tidak ada langsung korban di Mekah. Ada. Orang miskin di Mekah ramai tuan-tuan sebenarnya. Kadang-kadang mereka ni rupa Melayu, lahir di sana tapi tak dapat kelihatan. Hidup mereka sangat susah. Mereka datang kita ke sana, mereka dapat bekerja berkhidmat. Bila kita tak datang, mereka pun tak punya wang untuk belanja. Duduk ramai-ramai. Macam rumah setinggan pun ada tuan-tuan. Jadi kita cuba untuk mengumpulkan kambing dan juga unta, lembu untuk korban di Mekah. Jadi bagi tuan-tuan yang minat, tuan-tuan boleh berurusan dengan Ustaz Faiz di Zahazan Travel.
InsyaAllah kita dapat lakukan korban untuk saudara kita di Syria dalam negara peperangan, dan juga di Mekah untuk saudara kita yang kelaparan dan susah di sana. Walaupun kita tak buat haji, tapi ada orang miskin di sana, dan rakyat Saudi menunaikan haji pada tahun ini. Jadi kita menyediakan korban ini untuk orang yang memerlukan di sana, yang telah kita kenal pasti. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Jangan lupa untuk menghubungi Safwan Ibrahim untuk SPM, untuk dapatkan buku-buku SPM, PT3, dan juga UPKK, UPSR untuk guna anak kita pengisian masa cuti sekarang ni. Terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa untuk share tuan-tuan, untuk follow Facebook Telaga Biru, Facebook Zahazan Travel, dan juga Instagram Zahazan Travel dan juga Telaga Biru. Dan tolonglah sharekan dengan seluas orang yang kita kenal. Terima kasih. Setakat ini saja dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.